Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam Afia Project. Terima kasih kepada korang yang sudah klik video ni. Tapi sebelum tu, kepada korang yang baru saja jumpa channel ini, selamat datang saya ucapkan. Dalam video kali ini kita nak tengok mengenai tentang sebuah jentera daripada Jepun, iaitu Toyota GT86 dan Subaru BRZ. Tapi dalam video ini saya hanya fokuskan mengenai enjin yang digunakan oleh dua jentera ini. Untuk spesifikasi body, ramai dah YouTuber ataupun media-media telah mengulas mengenai dua jentera ini. Tapi untuk enjinnya ataupun sejarah enjinnya korang boleh tengok dalam video ini. Alright, so first kali kita lihat Toyota GT86 ataupun Subaru BRZ mula diperkenalkan pada tahun 2012 sehinggalah 2021. Merupakan kereta sport dua pintu dengan berat bodi lebih kurang 1300 kg, menggunakan enjin 2.0 liter 4 silinder boxer NA. Untuk GT86 dan Subaru BRZ ini, ia merupakan sebuah kereta sport yang boleh dikatakan mampu milik dan berbaloi beli. Ditambah pula kereta ini masih boleh finance lagi ataupun boleh loan lagi untuk tahun-tahun tertentu. Alright guys, so jom kita masuk mengenai topik utama kita, iaitu enjin yang digunakan pada dua jentera ini. Kalau kita lihat mengenai enjin ini, merupakan sebuah enjin boxer 2.0 liter. Dan jika korang perasan pada intake enjin ini ada tertulis D4S. Itu merupakan salah satu teknologi Toyota yang dipanggil GDI, Gasoline Direct Injection. Itu untuk teknologi yang digunakan pada enjin GT86 dan Subaru BRZ ini. Manakala untuk sistem enjin pula ianya diambil alih oleh Subaru yang mana menggunakan enjin boxer NA, dan seterusnya ianya dikawinkan menjadikan enjin boxer Gasoline Direct Injection. Itu untuk spesifikasi enjin pada jentera ini. So jom kita masuk pula mengenai sejarah ataupun histori mengenai enjin ini, yang mana macam mana enjin ini dapat dibina. Cerita mengenai GT86 ini bila mana bermula, iaitu Tetsuya Tada, ketua jurutera GT86 dan rakan-rakan mendapat projek untuk membuat sebuah kereta sport dua pintu yang tidak terlalu power tetapi mempunyai ciri-ciri sebuah kereta track, dan harganya pun tidaklah terlalu mahal. Mengikut cerita daripada Tetsuya Tada, bos besarnya iaitu Akio Toyoda memberi kepercayaan kepada Tetsuya untuk membina jentera sport tanpa had kelajuan. Boleh dikatakan lebih pantas daripada Nissan GTR dan seangkatan dengannya. Nak dipendekkan cerita, mereka mula berjumpa dengan kaki-kaki kereta serta pelumba trek dan memutuskan untuk membuat sebuah kereta sport yang ringan serta kompak. Ditambah pula fokus untuk jualan kereta ini kepada golongan biasa-biasa sahaja. Barulah kereta ini dapat dijual dengan jumlah yang banyak. Okey guys, so beralih cerita kita mengenai enjin D4S ini. Pasukan Tetsuya memutuskan untuk menggunakan enjin daripada boxer milik Subaru. Sebab enjin yang digunakan pada Subaru iaitu boxer merupakan sebuah enjin yang low center of gravity. Ditambah pula pada masa itu Toyota baru sahaja membeli beberapa unit saham dalam Subaru. Mereka pun mula membuat perbincangan dengan Subaru. So pada awalnya Subaru ingatkan enjin boxer yang Tetsuya inginkan seperti enjin boxer mereka yang mempunyai ciri-ciri turbo, all-wheel drive dan high reverse. Namun Tetsuya mengatakan ianya mahukan enjin boxer tanpa turbo dengan sistem rear wheel drive. Untuk horsepower pula beliau mahukan 100 PS per liter. Maknanya jika 2.0 liter dapat menghasilkan 200 PS. Pada masa itu Subaru mengatakan enjin boxer tanpa turbo hanya produce 60 PS saja pada 1 liter. Maknanya jika enjin 2.0 liter hanya produce 120 PS sahaja. Boleh dikatakan dengan enjin 1.6 liter pun lagi laju.
Selepas itu pasukan Tatsuya dan rakan-rakan mula buntu untuk membina sebuah enjin 2.0 liter untuk produce 200 PS. Nak dipendekkan cerita lagi, salah seorang ketua jurutera Lexus LFA datang kepada Tatsuya dan memberi cadangan mengenai sistem GDI yang digunakan pada Toyota sebelum ini yang dinamakan D4S. Sistem D4 ini digunakan pada Lexus dan Toyota. Jika di Malaysia kita boleh dapati ada kereta yang menggunakan sistem ini adalah Toyota Cardinal ZT dan Toyota Wish 1.8 liter. Camry pun kalau tak silap saya ada menggunakan sistem ini, tetapi sistem ini hanyalah dicipta untuk menjimatkan bahan api sahaja, bukan untuk power serta torque yang tinggi. Selepas itu sistem ini diperbaharui balik untuk menjadikan ia sebuah enjin performer. Pada mulanya Tatsuya takut untuk menggunakan resipi ini kerana resipi ini merupakan resipi Toyota dan Lexus. Takut disebabkan bocor ke arah Subaru. Namun projek ini diteruskan juga dengan menggunakan teknologi D4S milik Toyota yang dimasukkan pada enjin boxer milik Subaru menggunakan saiz 86mm x 86mm. Mereka berjaya mendapat 200 horsepower pada enjin 2.0 liter boxer NA. Untuk pacuan pula mesti ada yang pertikal kenapa tak gunakan sistem all-wheel drive pada jentera ini, sedangkan jentera ini mempunyai prestasi yang tinggi. Ada 3 option yang boleh saya katakan di sini. Pertama, untuk kurangkan kos. Kedua, jika enjin 2.0 liter dengan horsepower 200 PS dan menggunakan sistem all-wheel drive, mungkin horsepowernya tidak akan sampai 200 PS dengan hanya berbekalkan enjin boxer NA. Kedua, sebelum ini pun Subaru pernah meletakkan enjin ini pada sebuah body Legacy dengan pacuan all-wheel drive. Lepas itu Tatsuya mengubah kembali dan menjadikan ia pacuan rear-wheel drive. Selepas itu prototipe itu dihantar kembali kepada kilang Subaru untuk dipandu uji. Bila mana kereta itu dikembalikan kembali kepada kilang Toyota, ternyata tayar belakang kereta ini semuanya licin. Pada masa itu jurutera daripada Subaru mengatakan jentera ini sebuah jentera yang seronok dipandu dan tahan lasak. Antara spesifikasi enjin mengenai GT86 dan Subaru BRZ ini adalah menghasilkan kuasa 200 PS pada 7000 RPM dan 205 Nm torque pada 6400 RPM sehinggalah 6500 RPM. Ada 2 transmisi yang diperkenalkan iaitu 6 speed manual dan 6 speed automatic. Alright guys, so itu adalah sedikit sebanyak yang saya boleh hasilkan video kepada korang semua mengenai sebuah teknologi enjin daripada Toyota dan Subaru, yang mana enjin ini boleh dikatakan sebuah enjin yang tahan lasak. Alright guys, so saya rasa itu sajalah video saya untuk kali ini yang saya boleh kongsikan dengan kita semua. Jadinya macam biasa, jika anda dapat sedikit sebanyak info ataupun knowledge daripada video ini, saya hargai sangat jika anda bantu saya dengan 2 klik, iaitu klik tombol subscribe dan klik button like dekat bawah ni. Pastikan korang tinggalkan komen di bawah dan cadangkan apa yang korang rasa perlu untuk saya review ataupun sebagainya. Terima kasih.